Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hello, hai. Macam mana? Hmm, Sekejap saya tengah cari ni. Tiba-tiba pula tertekan dia keluar lah pula. Okey. Hai guys. Bersua lagi dengan saya Enji dalam KKC, iaitu Kanta Kelam Channel. Selalu. Alright. Okey, saya harap anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan sebelum saya mula, saya ingin ada sedikit pesanan khidmat masyarakat untuk anda semua. Diharap kita sama-sama lah ya, jaga SOP yang telah ditetapkan supaya mampu kita menurunkan lagi kadar jangkitan yang ada di Sarawak dan ada di Malaysia. Okeylah, tanpa membuang masa lagi. Tanpa buang masa lagi, apa kata kita terus ke perkongsian pertama kita pada malam ini. Kita nak pergi mana? Tunggu kejap. 1, 2, 3. Jom. Okey, Cak. Ada kan ni? Okeylah, janganlah marah. Okey. Sekejap. Okey, ni dan ni. Okey. Okeylah. Kisah pertama kita pada malam ini ialah dari Ming Ling Street, Singapura. Alright. Wow. Masuk dengan bunyi guruh harap tak masuk lah bunyi guruh sebab sekarang ni tengah hujan jadi saya takut bunyi guruh tu ada masuk dalam. Alright. Okey, kisah ini berlaku di sebuah kawasan apartmen yang ada di sana. Seperti yang anda semua sedia maklum lah. Kota Singa ni memang banyak flat ataupun apartmen yang disediakan oleh kerajaan mereka untuk rakyat-rakyatnya, dan sesuai untuk rakyat mereka di sana lah. Okey. Tambahan lagi pula, untuk makluman tambahan, harga rumah dekat sana memang sangat mahal. Okey. Saya memang sudah mampu melihat benda-benda pelik dari kecil lagi. Sebab itulah saya senang nak sakit-sakit kerana selalu terkejut melihat benda-benda pelik ini. Nak dijadikan cerita, petang tu saya pergi melawat kedua orang tua saya yang blok mereka terletak di Main Link Street. Untuk makluman semua, rumah kami ini, sebab ni rumah family kan. Okey, rumah kami ni terletak di tingkat 14. Oh, tinggi tu. Tingkat 14, dan pintu lift betul-betul terletak di tepi pintu rumah kami. Bergegar dengan nini sekali bergegar. Alright.
Sebaik saja lift sampai, saya pun masuk ke dalam lift dan menekan butang nombor 14 di mana letaknya rumah kami. Jika untuk pengetahuan semualah, jika blok-blok yang baru, liftnya pasti akan mempunyai cermin di pintu agar kita boleh nampak apa yang ada di luar. Kira macam Lucina lah, dia macam pakai cermin kan, tak pakai pintu yang stainless steel tu kan. Dia tak pakai pintu tu. Okey. Sebaik saja saya sampai di tingkat 14. Sebelum pintu dibuka, saya terpandang ke arah pintu rumah kami. Dan saya keheranan. Siapa pula yang berdiri depan pintu rumah ni? Kenapa pula dia berdiri dekat belakang pasu bunga besar Abah tu? Akan tetapi, sebaik saja pintu lift terbuka, saya melihat kembali tau. Saya lihat dongak kan. Saya lihat kembali ke arah yang sama. Namun begitu, susuk tubuh perempuan berbaju hitam yang ada di depan pintu rumah kami tadi sudah tidak kelihatan lagi. Saya pun termenung dan berkata dalam hati, mungkin Kak Long kot. Tapi tadi masa kita live call, dia cakap masih dekat office. Takkanlah Long nak tipu kot. Pelik ni. Jadi saya pun terus berjalan. Beberapa langkah aja terus sampai ke pintu rumah dan saya pun menekan loceng pintu yang ada. Tidak lama kemudian saya terlihat adik bongsu saya keluar membuka pintu untuk saya. Dek, Kak Long ada kat dalam Belum lengah. Kak Long baru aja gerak dari pejabat. Sebab tadi dia ada urusan penting. Jadi dia perlu selesaikan dulu urusan itu sebelum dia balik. Apalah, kan Long cakap tadi dah bilang kat Angah yang dia lambat. Takkanlah Angah lupa. Saya cuma terdiam dan terus masuk ke rumah. Dan saya melihat kedua orang tua saya tengah tersenyum menyambut saya di ruang tamu bersama dengan abang nombor 2 saya. Ngah, kau ni kenapa? Kenapa muka kau macam berfikir sesuatu aja tu? Tanya abang saya. Tak. Tadi Angah nampak ada perempuan tau dekat depan pintu rumah kita. Angah tak nampak sangat, tak nampak penuh lah sebab terlindung di sebalik tu pasu abah yang besar kat luar tu. Sebab tu lah Angah tak tengok penuh. Angah ingatkan Kak Long tadi. Sebab Along kan rambut pendek paras bahu. Dan Along juga selalu juga pakai baju warna hitam. Ngah. Along belum sampai lagi lah Ngah. Kau tengok bayang-bayang kau sendiri kot. Kan kamu tu pakai baju hitam. Jawab abang.
sambil tersenyum. Mungkin jugalah bang. Jawab saya, namun dalam hati saya berkata, tak mungkin tu aku. Tak mungkin tu bayang-bayang saya sendiri. Tak mungkin. Saya memang pakai baju warna hitam. Tapi hitam bunga-bunga. Saya memang berambut paras bahu. Tapi saya tak macam yang saya nampak tu. Perempuan yang saya nampak tu, dia buka ikatan. Dia tak ikat rambut. Saya ikat rambut. Sudah. Jangan-jangan saya nampak benda tu lagi kot. Oke guys, oke. Bagaimana guys? Bagaimana dengan perkongsian yang pertama tadi? Bagaimana? Okey tak? Harap semuanya gembira lah. Harap berpuas hati dengan penyampaian saya untuk kisah pertama tadi. Jadi bagi saya lah orang-orang yang mudah nampak benda-benda ni, mereka ni perlu kuat. Bukan senang tau. Kita boleh nampak benda tu, tak tahulah. Kalau tak pandai nak kawal, silap-silap, boleh jadi gila. Tahu tak? Okeylah. Sebelum tanpa buang masa lah, kita terus ke kisah kedua pada malam ini. Jom. Haha. Okey semua. Tibalah masa untuk perkongsian kedua ya. Okeylah. Kali ini seperti yang anda nampak di belakang saya ni, kita berlatarkan asrama. Aduh, besarnya. Sorry. Lupa nak pusing balik. Okey. Berlatar belakangkan asrama. Okey. Saya terus ke cerita lah ya. Okey. Ketika ditawarkan memasuki sebuah sekolah berasrama penuh, hati Zaliah sudah berbunga-bunga. Seronoknya memang tidak dapat diluahkan dengan kata-kata. Sudah lama dia
menyimpan hasrat untuk memasuki asrama dan belajar berdikari di rantau orang. Hari pertama masuk ke sekolah tersebut, Zaliah berasa tak sedap hati. Biasalah kan kita pergi tempat baru kan, memang ada rasa lain kan. Okay. Pertama kali dalam hidupnya terasa demikian. Namun dia tidak mengendahkannya. Mungkin kerana terlalu seronok, ujar si Zaliah ni dalam hati. Matanya mengilas memandang bangunan-bangunan asrama yang kelihatan agak usang. Dan menurut teman-teman dia pula, dia orang ni pun main peranan. Sekolah ini dibina di kawasan bekas markas tentera Jepun. Kan nak jadikan cerita sangat kan? Okey. Pelbagai kisah misteri pernah dikaitkan dengan sekolah tersebut. Dan ini telah membuatkan Zaliah seram sejuk. Apa dah takut kan? Tapi dia orang ni pun boleh tahan juga main peranan ni. Aduh. Okey. Suatu malam. Malam. Night background. Yep. Suatu malam ketika semua penghuni asrama telah lama dibuai mimpi masuk alam bunian bak katekesi. Secara tiba-tiba Zaliah terkejut dengan suara orang tengah berkawat di padang sekolah. Dia cuba untuk memejamkan mata, namun suara itu terlalu kuat sehingga mengganggu tidurnya. Sambil memejamkan mata, si Zaliah ini pun membebel. Biasalah orang tak puas hati kan, sebab dengar bunyi bising, dia pun membebel sebab tak puas hati, mengharapkan suara tu semua senyap. Tapi suara tu tak juga berhenti. Sambil menggosok mata, Zaliah lantas bangun menuju ke tingkap yang menghala ke padang sekolah. Siapalah yang pagi-pagi buta ni boleh pergi berkawat? Dengan perlahan-lahan dia membuka cermin tingkap. Matanya yang layu terkebil-kebil memerhatikan suasana padang yang lengang. Memang tak ada orang lah kan. Kalau dah tengah-tengah malam tu siapa yang nak kawat kan, kalau fikir secara logik lah. Okey, masuk balik. Takut melalut jauh kan. Okey. Suara bukan main kuat lagi ni. Tapi orangnya mana? Desas Zaliah dalam hati. Puas dia cari, namun hampa belaka. Dia tak nampak sesiapa pun yang ada di luar pada masa itu. Suasana dingin tiba-tiba mencekam. Zaliah mula merasa seram. Fikirannya mencari. Biasalah kan, even saya sendiri pun macam ni juga. Mencari-cari alasan logik. Dari mana datangnya suara itu. Namun dia buntu. Angin malam. Mana bunyi angin? Ada bunyi angin. Allah.
angin malam tiba-tiba bertiup dengan deras ke arah Cik Zaliah ni, yang membuatkan Cik Zaliah ni kalut. Dengan pantas, jari jemari dia menutup bilah tingkap yang dia dah buka tadi, tempat dia jenguk tadi kan. Bila diamati oleh Cik Zaliah ni, dia dengar betul-betul ayat yang dituturkan, namun dia gagal untuk memahami sepatah pun ayat yang dituturkan dalam percakapan yang dia dengar. Bahasa yang dipakai bukan bahasa Melayu, mahu pun bahasa Inggeris. Sebaliknya, bahasa Jepun. Tak perlu menunggu lama lah. Zaliah ni pun biasalah, terus bergegas ke katilnya sambil berselubung. Berselubung ni dia tutup habis dengan selimut. Dia cuba untuk melelapkan mata. Apa yang mengherankannya ialah tak ada seorang pun di antara rakan-rakannya yang terjaga. Walhal suara-suara dan suasana dekat luar memang sangat-sangat bising. Malisa, Wati, Aminah, semuanya seolah-olah telah dipukau. Langsung tak bangun walaupun suasana dekat luar bising. Belum sempat si Zaliah ni tidur lena, tiba-tiba sekali lagi tidurnya diganggu. Kedengaran dia terdengar bunyi langkah kaki di luar dom mereka sambil menseret rantai besi. Seolah-olah apa yang si Zaliah ni dengar adalah mangsa tahanan yang telah dirantai kakinya. Hati Zaliah pun mula berdebar-debar, fikirannya mula menerawang. Teringatlah pula kata-kata kawan-kawan dia yang terbaik tu tentang sekolah ni yang begitu begini. Sekolah yang bertapak di kawasan bekas markas Jepun tu dikatakan banyak memakan mangsa. Namun Zaliah tidak mengendahkan kata kawan-kawan kerana terlalu ingin masuk ke sekolah asrama penuh. Belum pun hilang debaran yang mencengkam dadanya, tiba-tiba Zaliah mendengar sekali lagi bunyi tapak kaki itu berjalan. Bunyi tersebut kedengaran makin dekat dan tiba-tiba berhenti di pintu dom mereka. Serentak dengan itu, korang tahu apa? Bunyi pintu seolah-olah ada orang yang buka. Apa lagi? Jelas di ruang mata si Zaliah ni, tusuk tubuh yang besar tinggi setinggi pintu dom mereka lah, berdiri di depan pintu. Tubuh Zaliah pun menggigil sebab menahan ketakutan. Hampir-hampir dia terjerit. Tak kala susuk tubuh itu melangkah masuk ke dalam dom sambil mengheret rantai besi yang telah
terikat di kakinya. Sambil berselubung, Zalia dapat melihat rupa makhluk tersebut yang sungguh-sungguh mengerikan. Matanya terjojol keluar, kulitnya yang terkoyak-koyak sana sini dan seperti mengeluarkan bau yang hanyir, sehingga kan hampir-hampir membuatkan si Zalia ini termuntah. Namun dia cuba tahan. Si Zalia pun cuba mengumpulkan kekuatan di dalam diri dia, semangat supaya dia tak pingsan. Dia pun mula berkumat kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan lembaga itu tidak mengapa-ngapakannya. Semakin lama susuk tubuh yang berpakaian tentera Inggris lama itu semakin hampir dengan katilnya. Serta-merta bau busuk mula menyusuk ke hidung. Hatinya tambah berdebar apabila melihat lembaga itu coba menyentuh. Menyentuh siapa? Menyentuh Zalia? Bukan. Dia tak sentuh Zalia. Dia sentuh kawan Zalia yang berada di sebelah, iaitu Malisa, yang sedang tidur. Dia cuba untuk bersuara dengan harapan boleh mengejutkan temannya yang sedang lena, tapi pada masa yang sama hampir-hampir diganggu oleh lembaga itu tadi. Namun suaranya seolah-olah tersekat sampai kerongkong. Zalia menjadi benar-benar tidak berdaya. Badannya terasa lemah longlai. Namun syukurlah ketika itu hatinya masih dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran berkali-kali. Berkali-kali dia nampak kan? Berkali-kali lembaga itu cuba menyentuh si Malisa, namun tak berjaya. Hinggalah akhirnya lembaga itu tadi lenyap itu saja di depan mata si Zalia. Manakala tiba-tiba si Zalia ni berasa hitam dan dia pun tak sedarkan diri. Okeylah semua, bagaimana guys dengan kisah yang terakhir ni? Sebenarnya ada sambungan lagi tau. Saya sengaja potong, saya sengaja berhenti di situ. Okey. Kesambungannya macam ini. Keesokan paginya kecoh tau. Kecoh satu sekolah kecoh apabila si Zalia ni dikejutkan dari tidur tapi tak bangun-bangun. Dan dia ni pingsan rupanya. Dia pun terus dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Bagaimanapun setelah dia sedar petang tu, dia pun terus dibawa pulang ke kampung untuk berubat secara tradisional. Begitulah penghujung kisahnya. Okey. Saya pun nak tanyalah pada geng-geng semua, kenapa pula nak keluar siap-siap lagi jenguk dekat tingkap? Aduh hai.
tutup mata sudahlah. Aduh, Zalia. Kalau saya macam kamu, Zalia, tak payah aje lah. Tidur aje lah. Okey lah. Zalia. Okey lah. Nampaknya rancangan kita sudah sampai ke penghujung. Sampai di sini sajalah perkongsian kita pada malam ini. Diharap anda semua terhibur dengan perkongsian yang telah saya sediakan. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. Okey. Rancangan ini hanyalah sekadar peneman dan penghibur anda semua. Saya akan sediakan link sumber-sumber perkongsian ini di video ini nanti. Okey. Jika inginkan kepastian, jalankanlah kajian anda sendiri. Dan saya ni hanyalah seorang pelipu lara. Jika ada sebarang perkongsian, saya silalah hantar ke email yang tertera dekat sini, dekat sebelah ni. Hantar ke email tu, yang ada tu. Kalau ada cerita ke, gambar ke, video ke yang pelik-pelik, boleh hantar ke situ. Nanti saya akan tengok dan saya akan kongsi di dalam rancangan ini. Okey. Alright. Sebelum kita berpisah, pesanan terakhir saya, stay safe. Saya Angie dan ini Kanta Kelam Channel. Salut. Bye bye. Terima kasih telah memilih saluran dengan aku. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah disampaikan. Kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.